Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Allah, permudahkanlah kami ya Allah. Permudahkanlah kami ya Allah. Apa khabar semua? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dah selesai solat tarawih, dah selesai. Ya Allah ya Tuhanku. Kang. Ya Allah, dia naik sini pula. Okay, semua dah selesai solat tarawih ke? Dah selesai apa lagi? Dah selesai Ya Latif. Dah selesai solat. Dah selesai niat puasa ke semua? Okay, jom niat sama-sama. Nawaitu sawma ghadin an adai fardi ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Sahaja aku berpuasa esok hari untuk menunaikan fardu Ramadan tahun ini kerana Allah. Dah niat dah. Niat dalam hati Saya nyanyi je, korang niat dalam hati. Dengar, jangan lafaz pula. Nak lafaz pun boleh, tak ada masalah, tapi niat dalam hati. Innamal a'malu binniyat. Segala apa-apa amalan itu semua Allah pandang pada niat. Okay? Siapa imam korang tadi? Siapa makmum korang tadi? Saya cerita sikit. Ayah ke imam? Abang ke imam? Ke suami? Ke belum kahwin? Beli Quran elektronik boleh beli dekat Ustaz Fadil. Faham? Hai Usaini, Nanti aku accept kau Kita tak buat live gabungan malam ni. Line saya yang lain ke? Line saya slow ke? Everyone, line saya slow ke? Awak seorang je imam, ya Allah, kesiannya. Kenapa bagi dia seorang-seorang je imam? Okay, yang ni saya nak jawab. Memang saya nak jawab kat sini pasal panjang. Penyakit ain tu, Nabi kata apa? Wal ainu haqq. Ain ni kebenaran. Mungkin ada orang cakap apa penyakit ain tak wujud. Penyakit ain tu wujud. Penyakit ain ni datang sekiranya seseorang tu dia beli kereta baru. Contoh, sebagai contoh dia beli kereta baru. Lepas tu adalah hamba Allah yang lain cakap, wish, cantiknya kereta dia, wish, mengerelipnya kereta dia, weh, Lamborghini, weh, Alphard, weh, BMW, gila lah kau pakai kan. Tu dia kata, memang duit kau banyak, kau memang handsome, awet semua cari kau, kereta lawa. Tapi apa jadi? Jika pujian itu tidak disandarkan kepada Allah, maksudnya dia tak kata Masya Allah, cantiknya kereta dia, Masya Allah, cantiknya perempuan itu, Masya Allah, Subhanallah, handsomenya lelaki ini. Dia tak sandarkan kepada Allah pujian tu. Dia khawatiri orang yang dipuji terkena penyakit ain. Maksudnya orang yang dipuji itu ditarik balik nikmat dia. Daripada handsome jadi hodoh, daripada cantik jadi tak cantik, daripada kereta dia cantik, jalannya berlanggar dengan motorkar. Pak Man tempe kecepek motorkar. Tak pasal-pasal kereta dia rosak.
bermula daripada pujian yang tidak disandarkan kepada Allah tadi. Sebab tu kalau korang nak puji sesiapa saja korang nak puji, cakap subhanallah, eloknya budak ni, subhanallah, bagusnya mak ayah budak ni, subhanallah, cantiknya pasu bunga awak. Faham? Perempuan lah ni, khusus perempuan. Jadi okay, macam sekarang saya cakap live saya tak boleh simpan jadi korang boleh apa, screen recording, supaya korang boleh tengok balik. Jadi kat situlah sentiasa menyandarkan pujian itu kepada Allah. Kerana apa? Wallahu alladzi la ilaha illa hu alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Orang yang puji tak berdosa. Semua orang yang puji tu dia boleh beri mudarat kepada orang yang dipuji. Boleh faham? Jadi berhati-hati ketika memuji. Jangan tak ada langsung sebutan nama Allah. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Sungguhnya Allah mempunyai nama-nama yang baik. Maka berdoalah padanya dan sentiasalah mengingati Allah. Boleh faham? Good. Jap. Alamak. Sekejap Azim. Yasirullah ta'asirul bitamin bil khair. Okay, ini pun agama BTS ni dah tentulah agama ni ditolak. Dah tentulah agama ini ditolak. Kerana apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Firman Allah kata apa? Innad dina 'indallahil Islam. Sungguhnya agama yang diiktiraf oleh Allah hanyalah agama apa? Agama Islam. Jadi agama-agama yang Buddha ke, agama BTS ke, agama Coki, kalau korang nak nyembah ke, cakap dengan budak-budak tu macam ni, korang nak nyembah ke orang yang, saya baru tengok video dia tadi, dia pergi siram diri dia dengan air. Orang macam itu ke? Takat tu je Tuhan? Takat tu je Tuhan korang? Cakap macam tu dengan dia. Setakat itu ke? Aduh, dah emosi dah. Macam orang kafir dulu, dia cipta patung, dia cipta berhala, apa, afara'aytumul Lata wal Uzza. Cipta patung, lepas tu dia sendiri yang bagi nama Al-Lata, dia sendiri yang bagi nama Al-Uzza. Tiba-tiba dia pula yang sembah benda tu. Okey Nabi Ibrahim, kisah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dihancurkan patung-patung tu, patung-patung berhala yang disembah oleh orang-orang kafir. Sewaktu ketiadaan mereka semua pergi ke satu tempat. Tiba-tiba Nabi Ibrahim sahaja yang ada dekat kawasan ni. Jadi bila mereka balik, mereka tengok patung-patung ni dah hancur. Jadi dia orang memang syak, tak ada orang lain yang hancurkan. Memang nak tak nak, memang Ibrahim yang hancurkan. Jadi dia cari Ibrahim, betul ke engkau yang hancurkan semua-semua ni? Nabi Ibrahim kata apa? Tak, aku tak hancurkan mereka. Diorang yang hancurkan diri diorang sendiri. Lepas tu orang kafir kata apa? Menipu. Patung mana boleh hancurkan diri diorang? Patung mana boleh bergerak? Nabi Ibrahim cakap balik, okey, korang tahu patung ni tak boleh gerak. Korang tahu patung ni korang yang cipta. Korang tahu patung ni korang yang bagi nama. Kenapa korang sembah dia?
Apa kelebihan patung ni? Apa yang patung dah bagi orang? Macam tu kat Choki ni tadi. Macam tu kat BTS. Apa sebenarnya manfaat diorang pada korang? BTS ni penyanyi Korea kan? Betul? Apa manfaat penyanyi Korea tu buat kat korang? Dia menari, dia ada suara. Cuba tanya balik, suara yang dia dapat tu siapa yang bagi? Dia menari smart, muka putih, Lim Kit Siang, Tan Bong Hyung, Lee Min Ho, handsome, memang muka handsome, tak nafi, putih, bibir merah. Siapa yang bagi sebenarnya? Siapa yang bagi? Semua kelebihan nikmat tu siapa yang bagi? Allahu Akbar. So manusia ditipu dengan mainan dunia macam tu je. Allah kata apa dalam Quran? Wa mal hayatud dunya illa lahu wa la'ib. Sungguhnya dunia ni hanya permainan. Korang semua kena tipu. Semua kena tipu. Yang benar hanyalah akhirat. Jadi kenapa saya tak buat video? Pasal saya nak ulas benda ni memang panjang. Dan saya rasa macam saya tak boleh nak ceramah baik-baik pasal hal ni. Sebab melampau sangat. Budak kecil tu, kalau kita tengok, saya bukan nak kutuk, dari segi fizikal dia ada cacat celah dia. Gigi dia ada taring, maknanya gigi dia tak sempurna. Maknanya dia kecil. Budak tu kecil je. Pendek. Tapi view Allah. View Masya Allah. Semua orang tengok takut. Budak ni pengikut hebat. Kalau buat agama ni memang semua orang ikut dia. Bukan budak tu je dah hebat. Zaman-zaman dulu lagi dah ada orang yang pengaruh besar. Siapa? Musailamah Al-Kadzab. Mana mulut dia mengaku Islam tapi sebenarnya munafik. Berapa ramai? Senang-senang je orang ikut dia atas kelebihan yang dia ada. Tapi lupakah dia siapakah yang bagi nikmat? Itu je nak cakap. Siapa yang bagi nikmat kat dia? Sekali Allah buat dia sakit. Sekali je Allah buat dia sakit terlantar. Allah buat dia tak payah berat-berat dah. Hantar corona je kat dia. Dia cari siapa? Budak tu. Tuhan korang. Tuhan budak-budak ni. Allah bagi dia corona, apa jadi kat dia? Duduk hospital. Siapa yang dia berharap? Berharap pada doktor. Doktor nak doktor sembuhkan dia. Doktor tu pun Allah yang bagi dia kepandaian, Allah yang bagi dia ilmu supaya dia boleh rawat orang. Jadi cukup kan agama BTS. Dah jangan layan. Korang kalau boleh blog macam saya tengok ini merapu sangat ni. Ini melampau-lampau Kita tengok macam Allahu Akbar. Mana mak ayah dia? Siapa yang didik budak ni? Siapa? Jadi salah tak salah. Mungkin salah kita yang berilmu tapi tak dakwah budak-budak ni. Itu yang sampai dia buat video baldi 900,000 view. Komen beri, bagus ni budak ni. Mandi air baldi. Budak slow-mo. Saya tak tahu, saya baru tengok tadi sebab ramai yang hantar. Ni Choki BTS saya pun tak tahu. BTS yang saya tahu dia kumpulan macam mana dah. Kita no. Kumpulan tu kan. Jadi cukup lah tu. Panas lah cerita ni. Cerita ni tak bagus lah. Saya macam okay macam ni Kita semua ni, korang semua yang dah ada dalam ni, okay. Kita tak nak sokong. Okay, kita tak nak sokong. Kita tak nak sokong orang yang jauh, yang landasan agama dia jauh daripada Allah, jauh daripada Islam. Contohnya yang menentang agama Allah pun, contoh macam saya tak nak sebut nama dia, seseorang tu lah. Dia berpakaian seperti wanita, dia injit
dada besar jadi macam wanita, punggung serius cantik. Okay, dia cantik. Dia ada jual produk. Okay, dia ada jual produk. Lepas tu dia naik kat Malaysia kenapa? Siapa yang buat dia naik sebenarnya? Fikir balik. Siapa yang buat dia naik? Kalau bukan orang, kita lah, kita pergi support produk dia. Kita pergi beli produk kecantikan dia. Atas sebab dia sendiri yang besarkan semua benda tu, padahal bukan asli. Dia boleh bikin apa semua tu. Perempuan yang tertipu dengan dunia memang akan percaya. Perempuan memang dia punya lumrah dia nakkan kecantikan. Jadi dia pun support, beli padahal tak jadi cantik pun macam tu. Si Pulan tu. Jadi apa yang kita semua ni boleh buat? Boycott. Boycott ni maksud dia, okay, katakan kita dah tegur. Kita banyak cara kita buat. Kita tegur ustaz-ustaz pun, ada yang ustaz yang lembut tegur dia. Ada ustaz yang tegur secara kasar. Macam-macam cara dakwah. Okay, macam-macam cara dakwah. Tiba-tiba dia tetap tak nak ikut. Okay, kita ada satu cara lain yang kita buat adalah unfollow lah dia orang ni. Unfollow, jangan support produk dia. Jangan support. Boleh faham? Bila dia jatuh, kita bukan nak sangat dia jatuh pun, tapi kita nak tegur. Kita nak tegur dia. Kita nak tegur, tapi dia tak nak ikut. Jadi, kita buatlah cara macam tu. Boycott dia. Biar dia berfikir sendiri. Okay. Tanpa peminat, tanpa Allah, tanpa... Okay, kau ada kat mana? Cakap macam tu. Kau berada di tahap mana? Jadi semua, saya berharap sangat, semua jangan sesuka hati follow macam korang tengok ustaz viral. Contoh macam, bukan ustaz viral lah. Itulah, dia viral sebab pergi Mekah pakai apa? Pakai tudung. Berpakaian macam wanita, duduk kat soft perempuan. Dia viral. Netizen pergi follow dia. Sukalah dia. Lagi suka dia buat benda-benda gitu. Lagi suka dia buat benda yang orang tak buat. Sebab benda yang orang tak buat, baru orang follow. Faham tak? Jadi benda-benda gini kita nak kena ubah. Jangan sokong mereka yang okay, ini pun isu menakutkan juga kan. Ada pula orang tanya saya, Ustaz, kenapa orang agama, minta maaf atas line yang teruk. Okey. Dan Farhan, Ustaz apa kena? Okey, korang nak sangat saya ulas isu semasa kan? Okey, macam ni Poligami Allah benarkan dalam Islam untuk lelaki yang layak sahaja. Untuk lelaki yang layak sahaja. Bukan semestinya. Soalan dia kata, Ustaz, kenapa Ustaz suka poligami? Tak. Dia bukan Ustaz. Macam nak cakap, ketika perangai dia macam tu, dia bukan Ustaz. Bila dia mula menyampaikan dakwah, dialah Ustaz. Dialah guru korang. Tapi bila dia mula buat perangai manusia, faham perangai manusia? Perangai manusia ni, tu lah, dia gilakan perempuan, gilakan, tu lelaki tu je lah. Perempuan, pangkat, harta. Perempuan, pangkat, harta. Lepas tu bila dibutakan dengan perempuan cantik, dia pun mula nak kejar perempuan. Sekejap, saya tak fokus ni. Line teruk ke? Okay, dia nak kejar perempuan. Okay, sewaktu itu perangai dia macam tu, dan dia pergi ceraikan isteri dia. Waktu tu perangai tu, dia bukan orang Islam. Dia bukan ustaz lah.
Dia bukan satu ikutan. Ustaz ni dia ikutan influencer, ikutan dan idola. Jadi bila dia buat perangai macam tu, dia buat perangai manusia. Dekat situ dia bukan ustaz. Allah menyuruh lelaki-lelaki ni berkahwin. Memang ada ayat Quran, semua ada ayat Quran. Kalau mampu, wahai lelaki, kahwinilah wanita itu 2, 3, 4. Tetapi jika Allah sebut kalau kau tak mampu, kahwin satu je. Kahwin satu je. Kalau kau tak mampu nak kahwin, maknanya tak mampu nak bagi tanggungjawab, tak mampu nak didik, tak mampu nak beri adil, tak mampu nak tangani perempuan. Faham perempuan? Perempuan ni susah nak tangani tu. Susah. Tiba-tiba dia nangis, tiba-tiba dia tak puas hati, tiba-tiba dia ajak gaduh, tiba-tiba tu perempuan. Itu perempuan. Jadi kalau kau lelaki ni tak mampu nak hadap seorang, macam mana boleh kau cakap? Macam mana kau boleh cakap nak ikut sunnah? Poligami sunnah, tapi monogami pun sunnah juga. Kahwin satu tu pun sunnah. Bukan kahwin 2, 3, 4, 5 tu sahaja sunnah. Nabi berkahwin dengan Khadijah dulu. Nabi kahwin dengan Khadijah dulu. Kemudian bila Khadijah dah meninggal, dah wafat, Nabi perlukan teman, dan Allah hantarkan Sayyidatina Aisyah. Allah hantarkan macam-macam lagi isteri Nabi. Bukan Nabi yang nak, atas arahan Allah, atas agama. Dia berkahwin kerana agama, bukan sebab nafsu. Ada ustaz yang layak berkahwin lebih sebab amalan dia. Sebabkan amalan dia, Allah hantar kepada dia 2, 3, 4 orang perempuan jaga dia. Faham tak? Sebab dia jaga hubungan dia dengan Allah. Faham? Dia jaga hubungan dia dengan Allah. Allah bagi dia nikmat. Hubungan dia dengan Allah cantik, Allah bagi dia nikmat. Lelaki ni walaupun dia nampak warak, walaupun nampak sembahyang, ibad semua kan, pakai jubah, tapi dia tetap lemah dengan perempuan. Dia nak perempuan. Dan akhirnya Allah bagi, jika hubungan dia dengan Allah baik. Kita pun jangan kerja nak kecam je, kecam tak jadi apa. Kita nak ubah manusia, kalau kita kutuk maki dia tak jadi apa. Biarkan dia. Contoh Ustaz Azhar Idrus. Kelayakan dia memang selayaknya. Dengan ilmu yang dia ada, mungkin amalan dia Masya Allah. Allah hadirkan dia wanita yang hebat-hebat, yang jaga dia. Dan bukan dia yang cari, perempuan-perempuan tu yang nak kat dia. Macam tu nak kata saya tak pakai Selcom, saya dakwah mesti berlembut je ke ustaz? Tak, maksud saya dia lebih bismillah. Dakwah ni dia lebih berkesan dengan orang-orang yang lembut. Orang yang dakwah secara lembut. Dakwah dia luas. Ada ustaz yang kasar, yang salah, haram. Tapi kalau kerja mengharamkan orang je, orang takut. Jadi bila orang takut, orang tak ikut dia. Orang ikut yang mana yang lembut. Jadi ada dua cara. Macam Sayyidina Umar sendiri mendakwah secara kasar, tapi kita tahu hubungan dia dengan Allah, Masya Allah. Korang tahu Sayyidina Umar, apa lagu dia? Tidurmu di rembulan tamar, tenangmu tiada tercalar, berbantal lengan tanpa penawar, berselimut embun keimanan. Ini Sayyidina Umar. Dia tidur pun dekat pelepah tamar. Dia walaupun pemimpin, dia tak hidup senang. Dia tak memilih untuk hidup senang. Sayyidina Umar ni, dia tak memilih untuk hidup senang. Dia hidup apa yang cara Nabi buat. Walaupun pemimpin, tapi hidup susah. Di malam yang hening, meratap menyesali diri, pada dosa kealpaan,
dibasuh dengan air mata. Nak kata apa? Di malam yang hening. Apa Sayyidina Umar buat? Meratap, menyesali diri. Maksud dia memohon ampun, ya Allah ampunkan dosaku. Itu pemimpin yang kita nak. Itu pemimpin walaupun dia tegas, tapi dia dengan Allah dia sangat lembut. Tu pun kita nak kena apa? Contohi. Okey, saya ya Allah ya Tuhanku, ya Allah kenapa lain macam ni ya Allah. Okey. Apa hukum kalau hina Nabi Ustaz jatuh? Okey, tengok Saya tak nak menghukum orang yang hina Nabi tu. Kita tengok orang kita. Kenapa dia orang hina Nabi Sebab dia orang dapat perhatian. Perasan tak? Dia hina Nabi, dia pijak-pijak Al-Quran ke apa ke, lepas tu dia tunjuk dapat perhatian. Orang Islam komen maki dia. Maki bodoh, bangang. Apa benda kau ni, aku tak ini. Maki. Orang kafir tu buat apa? Orang kafir tu lagi dia suka. Dia dapat perhatian. Bahkan boleh jadi orang-orang yang hina Nabi ni follower dia naik. Kena tahu juga kenapa dia buat macam tu. Dia nak tengok orang Islam ni macam mana kita menangani bila Nabi kita dihina. Marah betul. Tapi kita pula pergi follow dia. Follower dia naik. Dia buat lagi. Dia hina lagi. Lalu saya cakap, kalau orang macam ni, kita tak payah layan dia. Dia ada something kat otak dia. So dia tak betul. Bila dia tak betul, tunggu Allah yang ajar dia. Bukan kita. Kita Islam, kita pergi maki. Macam mana orang tu nak dekat dengan Islam? Kita pergi maki. Lagi suka. Komen video dia banyak. Dia tahu kalau buat macam ni follower dia naik. Kalau dia buat macam ni komen dia banyak. Walaupun komen tu memaki dia, dia tak kisah. Ada orang zaman sekarang ni kepala otak dia follower Instagram, follower Facebook. Dia cuma nak naik. So apa? Dia fikir cara macam mana nak buat orang beri perhatian pada dia. Hina Nabi. Dia hina Nabi. Sedih. Semua orang sedih. Saya pun sedih. Tapi saya tahu kalau saya komen, apa masalah kau? Kalau saya komen, apa masalah kau jadi macam ni? Kau apa hal? Asal kau hina Nabi aku, kau nak kena sepak ke? Ada macam tu. Okay. Orang ni dekat dengan Islam ke lepas tu? Tak. Dia macam tu kak. Perangai dia makin teruk. Jadi tu nak kena jaga. Cara kita menangani isu-isu semasa ni, jangan cepat sangat marah dan fikir panjang. Apa akibat kalau kita kita pergi maki dia? Apa akibat kalau kita komen? Kalau kita menjadi antara penyumbang untuk follower dia naik, untuk dia menang. Dia menang tu sebenarnya. Dia menang. Target dia nak follower banyak. Target dia nak komen banyak. Cara dia salah. Cara dia pergi hina Nabi, tapi matlamat dia tercapai. Faham tak? Dia dapat follower, dia dapat komen. Jadi benda-benda gini kita lah sendiri yang nak kena ubah perangai. Cara kita handle orang-orang pelik. Pelik teruk, memang pelik.
Okay, dengar dalam Al-Quran, jika korang bertemu dengan dipanggil macam awal ayat, alif tu tak ada baris. Alif tu tak ada baris, kita akan tengok huruf ketiga dia. Alif, iqtaraba linnas. Alif, lepas tu qaf. Lepas tu ta. Ta baris atas. Jadi kaedah awal dia, baris alif tu kena ikut huruf ketiga. Jadi sepatutnya aqtaraba. Tapi kaedah yang lebih senang korang faham, baris atas cuma khas untuk huruf lam. Jika huruf kedua huruf lam, macam contoh alhamdu, boleh faham? Tengok huruf ketiga ha. Ha baris atas, lam ada dekat tengah-tengah. Lam huruf kedua. Jadi alif kena baca baris atas, punca daripada lam. Lam ni khas dia akan membaris ataskan alif tadi. Boleh faham? Lam ni kerja dia membaris ataskan alif tadi. Tapi itu je kerja lam. Huruf-huruf lain tak boleh kacau. Contoh alhamdulillahi rabbil alamin. Al, dia tak baca il. Tapi iqtaraba linnas, lepas huruf alif tu qaf, bukan lam. Jadi dia kena jatuh ke bawah. Iqta, tak boleh aqta sebab bukan lam. Contoh lam lagi, al-haqqah. Lepas alif, lam. Lam akan membaris ataskan alif tadi. Okey. Tapi berbeza pula kalau baris depan. Baris depan ikut sahaja. Contoh macam usjudu. Usjudu. Alif tak ada baris. Sin, tengok huruf ketiga dia jim. Jim baris depan. Jadi alif kena baris depan. Usjudu. Okay. Allahu a'lam. Kenapa saya tak buat video? Okay, korang suruh saya buat video. Kena buat video ni. Okay, just korang screen record je apa yang saya cakap tadi. Lepas tu nak sebarkan tak ada masalah. Sebab penerangan ni panjang. Saya tahu IG ni nak kena buat seminit je. So kalau saya nak berbebel lebih pada seminit, saya tak buat video, saya buat live. Jadi tengok live saya ni, korang screen record. Apa ilmu yang saya sampaikan, simpan dalam screen record tu, sebarkan. Tak ada masalah. Tapi korang boleh tag saya. Maksudnya tag nama saya supaya kalau ada ilmuwan yang tengok penerangan ustaz ni salah, mana nak cari budak ni? So boleh ustaz tu berdatang cari saya. Kalau saya salah, saya akan berbincang dengan ustaz tu. Okay, share kenapa saya salah. Okay, kita bincang. Faham tak? Saya lebih suka pada perbincangan. Kalau saya salah, guru-guru atau orang yang berilmu datang jumpa saya. Salah. Awak salah. Okay, saya nak didatangkan dalil dan ditunjuk rujukan yang mana saya salah. Kalau betul saya salah, saya minta maaf dan saya betulkan kesilapan tu. Okay, itu je. Okey. Dalam Quran mempunyai 7 taranum. Okey. Macam ni kita nak bezakan 7 ni adalah dengan selalu mendengar. Saya daripada kecil saya akan dengar, bila saya dah mula minat dengan taranum, saya cakap okey. Aku nak pandai taranum dan aku nak kuasai semua melodi ni. Okay, kalau baca bismillah, cara taranum ada 7. Pertama ros, saya tunjuk ros. Okay, bismillah dia macam mana? Bismillahirrahmanirrahim. Okay, itu ros. Yasin, ros. Kedua nahwan.
Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Nahwan. Okey. Lepas tu bayati. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Bayati. Ketiga, jaharkah. Empat, jaharkah. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Okay, ni jihar. Ya ampun. Sekejap Okay, ini jaharkah. Okay, Yasin. Okay, dah empat lima. Sikah. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Sikah. Sabar. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Sabar. 7. Apa lagi belum Hijaz. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Hijaz. Okey. Macam mana saya cakap sekali lagi tadi? Astagfirullah. Okey, dengan mendengar kita akan dapat melodi. Kita akan kenal. Macam tu juga macam saya dulu kecil-kecil saya dengar lagu One Direction. Baby, you light up my world like nobody else. The way that you flip your hand gets me overwhelmed. The way you smile at the ground in the heart to tell you don't know. Oh, you don't know you're beautiful. Saya boleh ikut melodi dia sebiji. Saya boleh ikut. Sebab apa saya selalu mendengar. So saya fikir, why tak gunakan di tempat yang betul? Al-Quran. Lepas tu saya boleh beza. Okay, kalau dengar story of my life, I give her hope, I spend the love until she's broken inside, is frozen. Okay, saya boleh beza. Ini story of my life. Sebab saya dah hari-hari dengar. Faham tak? Macam tu kat saya nak korang faham benda-benda ni. Korang kena faham. Selagi korang tak banyak mendengar, korang tak akan dapat meniru. Dengar, ikut. Dengar, ikut. Al-Quran macam tu juga. Saya tunjuk ni. Saya semangat nak lebih ni. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. Follow lagu dia. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. Follow lagu dia. Macam mana kita nak follow lagu dia? Sorry, saya gatal hidung. Saya ada sedung. Nak follow lagu dia, kena dengar. Kalau malas dengar, jangan harap dapat lagu dia. Faham tak? Macam tu kak, saya dengar lagu Direction tadi. Bukan What's Make You Beautiful je saya hafal. Bukan Story of My Life je saya hafal. Saya hafal juga Get out of my hand. My arm is dead. I don't know what it is, but I've get that one thing. You've got that one thing. Oh, 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 oh. Masuk Taranum sikit. Oh, 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 oh.
You've got that one thing. Saya boleh hafal. Saya cakap uish, boleh tahan tak otak aku. Jadi kat situ saya macam salah. Saya rasa macam sumpah, kelebihan suara kalau salah guna Allah tanya nanti. Semua Allah tanya. Aku bagi kau kelebihan, aku bagi kau ini, aku bagi kau ini, aku bagi kau ini. Kau hala ke mana semua tu? Semua Allah tanya. Nak jawab apa? Macam peluang kedua tu pun sama kak. Itu memang kerja saya. Ini lagu ni ada sabar. Dia ada irama teranum apa lagu ni. Saya pun dengar. Maaf, andai kau terluka. Maafku tak sengaja tanpa sedar sakitimu, sesalku. Saya pun okey. Bismillahirrahmanirrahim. Tu Jarka. Lagu ni Jarka. Saya pun ni Jarka. Jadi apa yang saya nak korang faham malam ini, nak tiru apa-apa lagu kena banyak apa? Mendengar. Okey, ni pun satu. Cara bacaan pada surah Hud. Wa qala rukabu fiha bismillahi majriha. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها مجريها بين الفتحة والكسرة. Re tu bainal fathah wal kasrah, tetapi cenderung kepada baris bawah. Jadi bukan majriha. Ada imam tu baca sedap betul, tapi sebutan ni salah. وَقَالَ رُكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرِيهَا وَمُرْسَاهَا. Macam mana nak betulkan majriha tu? Kena bertalaki. Orang kena jumpa guru mana-mana, berdepan dengan dia. Betul ke saya baca ni ustaz? Salah. Ustaz tu betulkan. Tapi kalau ustaz tu pun tak betul, dia tu yang parah tu. Macam mana pula dengan bacaan ayat 11 surah Yusuf? Surah Yusuf. Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusuf. Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusuf. Ada dua. Mana ada saya minum air tangan kiri lah. Kanan. Kiri. Terbalik. Muncungkan mulut. Dua perbezaan bacaan. Pertama muncungkan mulut. Pertama raum. Raum ni 2/3 baris. Ta'manuna. Dia sepatutnya tak manuna. Tapi raum dia baca dengan 2/3 baris, maknanya sikit je. Tak manuna. Bacaan kedua yang kita semua guna, Ishmam. Ishmam ni isyarat mulut tanpa baris. Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusuf. Dia tak sebut nu pun, dia cuma muncungkan mulut sahaja. La ta'manna ala Yusuf. Boleh faham? Okey, itu bacaan ayat 11. Yang ni share kan, sebab tu saya suruh korang share. Sebab nanti orang yang mungkin tak tahu pasal benda ni, nanti dia tanya saya lagi. Tanya lagi. Orang-orang baru datang tanya lagi. Jadi korang-korang yang tengok ni, pergi share. Share. Bagi semua orang tahu pendedahan ni. Faham tak?
Korang post, tak kisah mana platform yang ramai budak-budak yang tak tahu kan. Contoh Twitter kuasa paling besar nak apa? Nak tersebar sesuatu ilmu tu Twitter. Kadang-kadang bukan ilmu pun lah. Dia benda merapu kan, macam budak tadi siram air pakai baldi. Orang suka. Boleh faham? Okay, bagus. Silakan share, tak ada masalah. Allah. Okay, dengar. Kenapa sekarang ramai murtad? Sebab orang Islam tidak mengamalkan cara hidup Islam. Boleh faham? Jadi orang kafir, orang Islam sendiri rasa Islam ni mengongkong, Islam ni tak menarik, Islam ni macam-macam lah. Jadi bila Islam ni dikata macam-macam kat Islam, dia pun rasa baik aku keluar agama lah. Banyak agama yang lagi bagus lah, dia pun keluar. Tapi dia nak kena tahu syariah orang murtad, dosa dia berat. Dosa dia paling berat. Antara dosa paling besar murtad. Murtad dosa paling besar. Jika dia, kita tahu dia murtad. Orang yang berhak untuk tegur dia kembali kepada agama, masuk balik Islam. Dah ditegur, dah dipaksa tak nak, apa hukuman dia? Orang tu bunuh. Orang yang murtad hukuman dia bunuh. Allah kejam tak? Tak kejam. Allah suruh buat apa dulu? Beri peringatan dulu pada dia. Tegur dia dulu. Dia salah. Tak. Orang kafir ramai yang nak agama yang benar, tak jumpa. Dia dah lah jumpa dah agama, dia pergi keluar pula. Bila dah ditegur, suruh masuk Islam balik, dia tak mau, bunuh. Kenapa bunuh Okay, boleh dia kata dia dah diberi agama, dia dah diberi hidayah, dia keluar agama, betul boleh pula cakap Islam mengongkong, dia pengaruh pula orang begini dah tak ada manfaat hidup kat dunia. Jadi bunuh. Itu saya cakap, kita hidup kat manusia ni, kita membesar, semua orang membesar dengan cara yang sama. Saya minum susu ibu saya, korang minum susu ibu korang besar sikit minum susu botol, besar sikit diberi ilmu pengetahuan, bila besar sikit ada kereta, ada ni, sampai masa Allah bagi tua, sakit, mati. Semua orang kehidupan sama. Tapi Allah kata apa? Wahai orang-orang beriman, يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Wahai orang-orang beriman, tolong bantulah agama Allah. Niscaya Allah akan bantu kamu dan perkukuhkan kedudukan kamu. Wa yuthabbit aqdamakum. Wa yuthabbit aqdamakum. Jadi kat situ kita semua berhak berdakwah. Okay, kalau korang tak mampu, contoh korang tak mampu, silakan share video-video ustaz-ustaz. Bukan saya saja, boleh share video ustaz-ustaz yang mengajar. Sebab saya sendiri ikuti ceramah-ceramah ustaz daripada video. Walaupun saya dah belajar dulu, tapi saya terlupa. Masa saya belajar kat Mesir ke, belajar dekat tahfiz ke, saya dah terlupa. So, saya akan rujuk kepada video-video ustaz-ustaz yang saya yakin ilmu dia. Kemudian saya akan sampaikan kepada korang. Jadi korang kalau rasa tak mampu nak bercakap macam ni, share video ni kepada kawan-kawan korang. Faham tak? Itu je yang kita boleh buat. Kita tak mampu nak ulas isu ni, kita sharekan mereka yang betul-betul berautoriti bercakap pasal isu tu. Sekarang ni mungkin ada yang ramai orang buat video tak berdasarkan ilmu. Jadi benda-benda gini kadang-kadang nak kena ubah. Sebab ini amanah ilmu. Kalau kita gunakan Islam bercakap pakai otak, pakai apa? Allah, sekadar pakai logik akal, salah. Maknanya
Nak kena tegur. Nak kena biar tu ada dalil, ada hikmah, ada sumber yang sahih. Jangan pakai otak semata-mata. Faham tak? Jadi yang itu je. Allahu a'lam. Okay, saya sendiri ada buat. Astagfirullahalazim. Okay, lelaki yang boleh mendatangkan syahwat wanita. Lelaki pun boleh mendatangkan syahwat kepada wanita kak. Faham? Okay, lelaki. Okay, perempuan nak tengok apa kat lelaki? Tu pun kita kena kaji kak. Perempuan nak tengok tu. Itulah benda tu lah. Okay. Pakai seluar ketat hingga menampakkan bonjolan haram. Faham tak? Menampakkan semua benda tu yang buatkan perempuan bernafsu haram. Jadi nak kena ubah. Janganlah nak ketat, nak ikut trend tak ada masalah, tapi jangan ketat sampai benda tu timbul. Tu belum dia begitu lagi. Okay, ni jangan marah, ni ilmu. So jangan melampau-lampau sangat ketat tu. Sebab dia kalau ketat pun waktu semayang pun dia akan tarik belakang ni sampai nampak aurat. Dah tak sah solat. Nanti kenapa yang nak ketat-ketat sangat tu? Faham tak? Kenapa yang nak ketat-ketat sangat? Nak tunjuk kat siapa? Jangan ikut sangat trend. So, saya kata jangan mudah terikut. Saya pun beli juga apa baju-baju terbaru, trend terkini, seluar ke apa ke. Tapi saya perhati lah tengok. Kalau saya pakai tu, ini bersyahwat orang tengok ni. Saya pun beli seluar besar sikit. Macam tu lah. Jangan sampai timbul bonjolan tu. Ini saya nak saya tekankan sangat. Pakai kain pelikat je senang. Tahu tengok. Pakai kain pelikat. Kan? Siapa kata orang pakai kain pelikat tak handsome? Pakai je kain pelikat, tak ada masalah. Tapi tak nak keluar tu, ikutlah. Kalau macam datang program-program besar, takkan pakai kain pelikat. Malu kat orang. Kan? Okay, kita tertinggal solat subuh. Lepas tu kita bangun waktu solat zuhur. Okay, ini cerita orang mungkin jangan diamalkan. Saya tak galakkan langsung. Jangan cakap saya, Ustaz Furqan yang galakkan, tak. Jika dah dah tiba-tiba terlajak, malam penat sangat, tiba-tiba subuh tak bangun sampai zuhur, apa yang kita kena buat? Bangun terus. Jangan main telefon dulu. Terus bekerja, pergi ambil uduk. Terus solat subuh. Tapi solat zuhur dulu. Dahulukan waktu tu. Waktu zuhur. So, solat zuhur dulu. Dah selesai solat zuhur, terus bangun. Allahu Akbar, usalli fardu subhi raka'ataini qada'an lillahi ta'ala. Niat qada', jangan niat adaan. Adaan ni orang tunai. Tunai ni buat pada waktu dia. Kalau qada' ni buat pada waktu lain. Okey, naknya patutkah kita bukan nak tanya, naknya. Patutkah kata kita tegur kawan kita naknya kita yang dulunya pakai tudung sekarang tak nak tegur, sudah tidak melukai hati dia. Macam saya cakap, kita nak tegur orang, kita kena kaji juga background dia. Kenapa yang dia sampai buka tudung? Kenapa yang dia daripada awal-awal diberi agama, tiba-tiba pula dia lari daripada agama dia. Dia tak nak ikut ajaran Islam. Islam suruh pakai tudung, dia tak nak pakai. Okay, ini dah jadi trending. Tapi korang tengok artis
Dia pakai tudung, dia buka, nama dia naik. Cakap masalah manusia, Wallahi masalah manusia. Masalah kita semua ni. Saya tengok, maaf saya cakap, okay, tak tahu nak sebut nama siapa, tapi saya kenal lah. Ukasha Senora contoh asal ni dia pakai tudung. Masya Allah, cantik. Okay, sebab dia tutup aurat. Walaupun belum cukup sempurna, belum sampai tutup dada lagi, belum sampai labuh betul-betul yang menampakkan dia betul-betul sempurna aurat perempuan dia tutup. Dia pakai color gelap. Color gelap hitam, coklat ke. Lepas tu muka dia tak pakai makeup, muka tak pakai celak, mata tak pakai celak. Maknanya dia tak ada langsung benda yang menarik dekat diri dia. Dia pakai betul-betul labuh, tudung sampai ke lutut, ada yang sampai ke lutut. Arab. Lepas tu saya tengok kat Malaysia Arab ni, uish, kita lelaki tengok apa? Hormat. Tapi kita tahu dia dalam keadaan panas, matahari panas, tapi dia sanggup berkorban. Dia sanggup berkorban. Dia tahu dia nak pandangan Allah. Dia nak Allah pandang dia. Jadi dia pun, kita tengok tu nangis. Saya tengok nangis. Macam ini, sampai tahap macam ni tu. Sampai tahap macam ni kau nak jaga apa yang Allah suruh. Sampai tahap macam ni kau rela berpanas. Kita tak tahu lepas dia balik rumah macam mana dia buka apa semua berpeluh-peluh. Betul tak? Betul tak? Kesian tak tengok. Tapi tu mujahadah dia. Sebab itulah mujahadah dia. Dia nak Allah pandang dia. Dia tak nak manusia pandang dia. So dia buruk. Dia pakai buruk. Saya bagi contoh kat Malaysia ni, ada seorang perempuan yang saya kagum sangat, Ustazah Asma Arun, pendakwah. Dia tak pakai makeup. Dia betul-betul gelap pemakaian dia. Jadi bukan gelap lah, dia tak merah sangat, tak menarik perhatian lelaki. Faham tak? Okay, cara nak tegur kawan-kawan ni, pujilah dia, cakap kau memang cantik, tapi kau nak tunjuk kat siapa sebenarnya? Kita hidup sebab nak Allah pandang, bukan nak manusia pandang. Jadi itulah yang saya nak. Kenapa bukan pemakaian kena gelap? Okey, sebab